Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, siapa yang suka dibukakan Allah akan hatinya dan suka mendapatkan ilmu, maka hendaklah ia bersunyi diri dan mengurangkan makanan dan meninggalkan bergaul dengan orang-orang yang bodoh, dan juga tidak bergaul dengan ahli ilmu yang tidak mempunyai kesedaran dan sopan santun. Subhanallah. Ilmu dari Allah Ta'ala ya. Siapa yang Allah Ta'ala bukakan hatinya, futuh. Itu namanya futuh ya, futuh. Dan siapa yang Allah Ta'ala bukakan hatinya dan suka mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala ya. Ilmu belajar lain cerita, ilmu laduni lain cerita. Ilmu karuniaan Allah Ta'ala yang berbentuk fahaman, kesedaran, keinsafan, termasuklah juga ilmu yang kita belajar. Di ilmu tu ada dua, ada ilmu kasbi, ada ilmu hasbi. Ilmu kasbi tu ilmu yang kita usahakan. Ilmu hasbi tu yang Allah Ta'ala ilmu kasbi dan juga ilmu wahbi yang diberi oleh Allah Ta'ala. Bukan wahbi tak berguna. Ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Jadi yang Allah Ta'ala berikan ilmu tu ya. Jadi yang hatta ilmu yang kita belajar pun tak akan dapat. Salah satu caranya Imam Syafi'i sebutkan begini, ialah tu apa? Hendaklah dia bersunyi. Kalau dia bersunyi, dia zikir hanya Allah, hanya dia ingat Allah, maka Allah ingat dia. Kalau dia ingat Allah ketika dalam diri dia, maka Allah Ta'ala ingat dia dalam diri Allah. Itu secara personal Allah Ta'ala ingat dia. Maka Allah Ta'ala akan memberikan dia ilmu dan keperluan dia tailor-made, khas untuk dia sahaja. Kerana dia mengkhususkan untuk Allah, maka Allah mengkhususkan untuk dia. Dia bersunyi ingat Allah, bersunyi dengan Allah, bersunyi hanya dia dengan Allah, bersunyi hanya dia, jiwanya menyeru keagungan Tuhannya, bersunyi dalam khalwat dia bersunyi. Dan mengurangkan makanan, banyak makan, banyak jadi benak akal fikiran. Banyak makan jadi benak akal fikiran, tidak pintar, tak dapat masuk ilmu ya. Belajar pun tak dapat, ini kan pula tak belajar lagi tak dapat ya. Dan juga apa? Meninggalkan bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh ni siapa tuan-tuan sekalian dia? Siapa yang bodoh? Yang tak pas tinggi lah, semua bodoh belaka. Tak pas tinggi, tak ada kelulusan tinggi tu bodoh belaka. Bukan, bodoh cakap memang begitu sebagai bodoh. Yang bahkan bodoh tu orang yang sebagaimana adalah lawan bagi yang pintar. Yang pintar tu siapa? Sahabat tanya kepada Nabi, yang pintar tu siapa ya Rasulullah? Yang pintar ialah orang yang merendahkan hawa nafsunya, kemudian bersiap-siap mengingati mati dan bersiap-siap untuk apa sesudah mati. Itu yang namanya pintar. Itulah namanya orang-orang yang pintar ya, ingat akhirat. Maka tinggalkan orang-orang bodoh, ialah orang bodoh yang opposite yang itu. Yang tidak menghinakan dunia, tidak yang meninggikan dunia, meletak nilai pada benda yang tidak ada harga, meletak nilai menjadi idaman benda yang akan binasa. Itu bodoh. Bodoh kan namanya itu kan? Ya, bodoh ya. Dan tidak bersiap sedia untuk perkara yang pasti akan datang, iaitu maut. Begitu ya. Itu namanya orang yang bodoh. Jangan bergaul dengan orang-orang bodoh. Nanti kau tak dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Hanya kau dibukakan minat sebagaimana mereka minat. Kemudian jangan banyak bercampur dengan ulama-ulama, orang-orang alimah, dengan ahli ilim yang tidak mempunyai kesedaran dan sopan santun. Ahli ilim tapi tidak kesedaran bahawasanya dia akan disoal oleh Allah Ta'ala. Ahli ilim bahawasanya ya kau nama kau ahli ilim tu Allah Ta'ala dah beri kau ilmu, masih kena sesuai akhlak dan adab kau dengan ahli ilmu. Dan tidak ada sopan santun, tidak ada adab. Ada orang alim yang tidak ada adab. Nombor satu, tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Tidak ada sopan santun. Allah dah beri dia ilmu, dia jual ilmu dia untuk dapat dunia. Allah dah beri dia ilmu, dia bangga dengan ilmu dia. Allah dah beri dia ilmu, patut dengan dia ilmu, dia appreciate orang-orang berilmu lain. Bahkan dia pandang hina pada orang itu. Semua orang-orang berilmu yang tidak ada adab, tidak ada sopan santun ya. Jauhkan. Nanti kau dapat ilmu macam mereka nanti. Nanti kau jadi seperti mereka. Baik, nak dapat ilmu, ya kita balik semula, nak dapat futuh dan ilmu daripada Allah ya. Futuh, pembukaan daripada Allah Ta'ala. Dan inilah yang Imam Haddad sebut ya, orang yang tidak ada wirid, tidak ada warid. Tidak ada wirid, tidak ada warid. Warid inilah pemberian ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, berbentuk fahaman, keinsafan, kesedaran,
views in certain thing, concept of mind, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada orang dunia, bukan daripada nafsunya. Yang kadang-kadang orang lain tak faham kok dia boleh faham. Yang orang lain lihat benda lain, dia pula lihatnya cara lain pulanya. Cara dia punya pandang tu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu, kena dalam bersunyi itu dia irit pada Allah Taala, zikir pada Allah Taala, ingat Allah Taala. Apabila dia ingat Allah, Allah ingat dia. Dan apa ada yang pada diri dia ialah kerendahan dan dosa. Ada pada Allah Taala macam-macam anugerah. Maka dia buka pada Allah Taala ketika dia sendirian, dia buka dalam diri dia tu, dia buka seluas-luasnya pada Allah Taala. Dia buka hina dia buka jahat dia buka jelek dia, dan dia buka keagungan Allah sebesar-besarnya. Kalau dah hamba membuka, Allah Ta'ala pun membuka. Hamba buka kerendahan, Allah buka ketinggian. Apabila Allah Ta'ala buka ketinggian, maka fahamlah dia, dapat faham dan melihat benda-benda yang tinggi-tinggi yang orang tak faham, dia boleh faham. Tidak blank otaknya, tidak blunt otaknya, tajam dan pintar. Tidak ada wirid, tidak ada warid, kata Imam Haddad, ya. Jadi itu peri pentingnya. Dan tidak boleh wirid kalau dia hanya bercampur gaul dengan manusia. Maka dia bersendirian, dia banyak wirid, banyak zikir, ingat Allah Ta'ala, maka kerana dia pilih Allah, maka Allah pilih dia. Maka datanglah fahaman yang lain-lain, fahaman yang apa, yang bukan kita bilang yang aneh-aneh, ya, bukan fahaman yang lain-lain itu menyeleweng punya fahaman, ya. Fahaman yang dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang orang lain boleh tak nampak, dia boleh nampak. Yang orang boleh tak sedar begitu, dia boleh sedar begitu. Yang orang lain boleh kena tipu, dia boleh tak kena tipu. Dia boleh nampak tipu daya orang, dia boleh nampak tipu daya hamba-hamba Allah terhadap hamba-hamba Allah. Maka orang ni dapat, nak caranya macam mana? Banyak bersunyi. Banyak bersunyi. Tak campur orang-orang ahli bodoh. Tidak campur dengan orang ahli ilm yang tidak ada kesedaran, ya. Tak bercampur tu maksudnya tak bercampur macam mana, ya? Tak bercampur itu berbagai-bagai makna tak bercampur, ya. Kalau kita baca dalam kitab Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, sebut tentang uzlah mengasingkan diri itu berbagai-bagai punya cara. Berbagai-bagai punya cara. Sampailah beberapa tahap, sampailah termasuklah beruzlah mengasingkan diri secara physically. Tak campur orang langsung. Tidak dia keluar rumah kecuali untuk sembahyang jemaah dan sembahyang Jumaat sahaja. Keperluannya semua ada tertampung semua. Keperluan ada tertampung semua. Bahkan setengah orang, kalau dia pergi sembahyang jemaah dan sembahyang Jumaat pun boleh terjejas dia punya connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia cari tempat yang tak payah sembahyang Jumaat, tak payah sembahyang Jumaat, tak payah sembahyang Jumaat, tak payah sembahyang jemaah. Di mana tu? Di tempat-tempat bersendirian, tempat-tempat khalwat, di gunung-gunung, ya, di sendirian. Itu kita bilang orang betapa, kata orang Melayu, orang betapa, orang pertapaan. Sendiri khalwat kepada Allah Taala. Di Hadramaut tu banyak tempat ma'bad, tempat ibadat-ibadat, ya. Tepi pinggir bukit, tepi di lereng gunung, tepi pantai yang sunyi sepi. Di antara tempat ibadatnya Sayyidina Umar Muhdar, ya. Di tepi pantai Syarma namanya. Pantai Syarma tu lebih kurang dekat dengan Mukalla lah. Dari Tarim lebih kurang 5 jam boleh sampai. Ya, pantai Syarma tu sampai sekarang ni setiap malam tau, dia tak tunggu musim tau. Tak macam apa PCB, Pantai Cinta Berahi, ya. Tak seperti apa kalau Terengganu apa pula pantai apa? Pantai apa? Dia tak tunggu musim. Setiap malam penyu naik berteluh. Berpuluh-puluh pantai Syarma tu penyu naik berteluh. Tiap malam penyu naik berteluh. Puas-puas nak makan telur penyu di sana. Boleh ambil berapa banyak, ambil pun boleh, tak ada siapa. Sunyi sepi sampai begitu, sampai penyu naik tiap-tiap malam berpuluh-puluh. Dan anjing ni bukan main besar-besar. Kalau anjing itu, kalau kita datang duduk sana, dia tak kacau. Mula dah dekat 12.30 malam aja, bukan tengah malam, dia mula halau kita dari pantai. Datang terpa kita, gonggongkan kita, menyeringgaikan kita, tak berani nak stay. Maka sunyi di pas tengah malam tak ada manusia. Di situ tempat makbadnya Sayyidina Umar Al-Muhdar. Begitu tempat ibadat, tempat yang seumpama begitu, yang tak ada manusia pun boleh datang, tempat ibadat begitu. Sampai begitu punya tempat ibadat. Sampai kalau perlu dia mengasingkan diri, mengasingkan sampai begitu sekali. Sampai begitu sekali, ya. Kerana apa? Memilih tempat yang khas, hanya dia boleh tidak ingat lain kecuali ingat pada Tuhannya sahaja.
sampai begitu sekali. Ataupun termasuklah mengasingkan diri, berpindah ke negeri yang tidak ada dia godaannya. Untuk engkau boleh duduk sini, tak ada masalah. Untuk engkau boleh handle segalanya. Untuk engkau iman kau cukup strong berada di sini. Untuk aku lemah. Maka orang-orang yang sakit perlu masuk hospital tak? Maka dia berpindah ke negeri yang umpama hospital di Hadramaut umpamanya. Dia pindah ke negeri yang orang tak kenal dia. Dia pindah ke negeri yang dia tak kenal orang. Dia pergi ke negeri untuk bawa diri hampirkan. Sama ada sampai kat tempat sunyi ataupun kat tempat kota tapi kota lain, bukan kota kebiasaan dia. Ataupun termasuk mengasingkan diri ini, dia di tengah-tengah orang. Pergi pasar, pergi pekan, pergi majlis ilmu. Tengok keperluannya. Tetapi dia hadir dengan orang hanya setakat zahirnya. Tidak aku attend kepada engkau kecuali atas arahan Tuhanku. Maka aku pandang engkau bukan sebagai orang yang aku nak approach, aku pandang engkau sebagai orang yang Allah hantarkan. Jadi dia punya deal dengan orang yang hampir dengan dia tu, semua tu pun adalah lantaran Allah. Maka dia tak lepas dengan Allah. Dan dia zahirnya dia dengan manusia, tetapi dia punya rohani dengan Allah. Senantiasa panggil Allah, bicara Allah, ingat Allah, tegur sapa dengan Allah, merayu Allah. Jadi dia punya bual-bual dengan kita pun setakat bual-bual yang atas dasar syariat. Begitu dia berpaling sejenak daripada kita saja, sejenak, few second saja dia kontak Allah. Sampai begitu ya. Itu yang kiranya dia mengasingkan diri. Nanti Allah berikan dia macam-macam. Allah berikan dia faham. Tetapi di balik ini semua kau mengasingkan diri ke, pindah Hadramaut ke, baca kitab ke, pergi uzlah ke. Di balik ini semua mesti ada satu dia punya yang kita kena prihatin, tak boleh ada dosa. Ada dosa batal ini semua. Kau duduklah berzikir satu hari sampai puluhan ribu. Kau pindahlah kat tempat negeri baik. Kau ceramahlah orang. Kau sembahyanglah sendiri tengah malam. Tetapi besoknya kau sambung dengan zikir, dengan maksiat, dengan dosa, batal semuanya. Kena sanction daripada Allah Ta'ala. Kerana dosa tu menggelapkan hati. Dosa tu adalah menggelapkan hati. Dosa menggelapkan hati. Jadi kita dengar ini, kita wah, anak mau pergi suluk. Kita dengar ini, wah, anak mau sendiri, anak tak campur, anak cari orang-orang kiai-kiai yang betul-betul saja umpamanya. Tapi anak masih suka dengar radio. Tapi anak masih suka bual-bual yang tidak-tidak. Tapi anak masih suka pandang gambar-gambar yang haram. Sorry lah ya, apa yang dapat hanya sia-sia belaka. Tapi anak dapat juga something. Anda hanya rasa anda dapat sesuatu. Hanya rasa, tapi anda tak dapat apa-apa pun sebenarnya. Begitu ya. Jadi semuanya on top of all this semua ada satu pantang besarnya, dosa ya, dosa. Baik, cakap sikit terus saya pesan kawan-kawan. Kita akhir zaman kan banyak ujian kan, banyak fitnah, macam-macam orang. Kadang-kadang kita ingat kita saja tu. Kalau kita dengar kawan kita kena lagi teruk pada kita, dah jatuh ditimpa tangga, jatuh lagi ditimpa lagi, macam-macam bertubi-tubi mereka kena. Allah, macam-macam. Pada akhir-akhir zaman ini, kalau kita kepingin nak rasa aman daripada segala ujian, apa patut kita kena buat? Kalau kita ingin nak rasa aman daripada segala ujian, apa patut kena buat? Buat maksiat. Banyak. Nanti engkau rasa aman daripada ujian. Setakat rasa aman, tapi sebetulnya tak aman. Kalau kau kepingin nak rasa aman, setakat rasa macam aman, setakat rasa aman, tapi sebetulnya tak aman. Sebab orang kalau tinggalkan maksiat, orang tu akan diuji oleh Allah. Orang kalau tinggalkan maksiat, dia nak taat pada Allah, makin Allah uji dia macam-macam. Begitu dia buat maksiat, terus hidupnya okey, happy. Tu kenapa? Pada dia apa dia nak semua fulfill hati dia, terisi, terpenuh semuanya. Dan syaitan pun tak kacau dia, syaitan pun tak bisikkan dia, syaitan pun tak bisikkan rakan-rakan dia untuk dengkikan dia, untuk kacaukan dia, untuk komplainkan dia, untuk apa semua. Kerana apa? Dia dah masuk dalam membership. Jadi kalau ingin nak rasa aman, buat maksiat. Kalau boleh banyak, nanti rasa aman. Setakat rasa aman, bukan apa menikmati aman. Begitu ya. Jadi akhir zaman ni kalau kita dah banyak ujian, tuan-tuan sekalian dia,
Kalau kita boleh atasi, kita memang nak atasi. Ujian sakit, ujian ekonomi, ujian pergaulan, ujian apa semua. Kalau kita boleh atasi, memang kita nak atasi. Tapi kadang-kadang beyond our control, tak boleh, tak mampu. Maka kalau tidak boleh menghindarkan diri daripada segala masalah, maka apa nak buat? Redalah terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Reda, sabar sambil doa dan puji Allah. Puji Allah. Ya Allah, kau bijak ya Allah. Apa yang kau timpakan pada aku ya Allah, aku harap inilah merupakan satu kafarah bagi dosa-dosaku ya Allah. Dan aku harap inilah merupakan satu anugerah daripada-Mu ya Allah. Maka aku syukuri atas nikmat yang aku tak nampak di balik ujian-Mu ini ya Allah. Jangan lupa, ya, jangan lupa. Jadi apa, kita dalam akhir zaman ni banyak ujian kita dapat. Yang tak dapat ujian tu yang bahaya. Yang rasa tak ujian bahaya. Kerana orang salih akan rasa macam-macam ujian. Akan macam-macam ujian. Tengok tanah Melayu kita macam-macam dapat macam-macam ujian. Hopefully ini satu preparation untuk Allah Ta'ala membersihkan bangsa Melayu kita, umat kita, untuk menghadapi zaman getir yang lebih akan datang lagi. To toughen, to clean up kita punya hal ehwal, supaya sebagai satu peringatan, sebagai satu persediaan untuk waktu yang lebih getir yang akan datang, ya. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebaik-baik amal itu 3 perkara: mengingati Allah, menolong kawan-kawan, dan orang lain tahu menghargaimu. Dan yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i di sini ialah sebahagian daripada sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan, sebahagian daripada sebaik-baik amalan 3 perkara. Senang aja. Kadang-kadang ulama ni dia tak payah konsep-konsep atau apa yang dia teringat itu yang dicakapnya. Tapi dari cakapan yang simple gini, kita kupas boleh jadi mendalam maknanya. Mengingati Allah. Sebaik-baik perkara adalah mengingati Allah. Betul? Kalau ingat Allah di kala engkau mewah, baik tak? Baik. Mengingat Allah di kala kamu susah, baik tak? Baik. Maka sebaik-baik perkara mengingati Allah senantiasa. Ingati Allah di kala kita lapang, kita ingat Allah. Jadi kita tak terlalu ingat harta kita, kemewahan kita. Jadi kita tak berpoya-poya, kita hanya ingat Allah. Kita hanya ingat Allah. Nanti Allah ingat kita di kala kita sempit. Di kala kita sempit, Allah ingat kita, maka kita tak ingat aku ni sempit, aku ni stres, aku ni tercepit. Aku ingat Allah, maka kesempitan kita dihandle oleh Allah Ta'ala. Manfaat. Jadi mengingati Allah baik punya amal. Baik dalam sejahtera, baik dalam tak sejahtera, ingat Allah tu paling baik. Kemudian apa? Menolong kawan-kawan. Kenapa menolong kawan-kawan? Hadis Nabi ada menyebut ya, setiap kita adalah ayalullah, tanggungan Allah. Dan sebaik-baik di kalangan tanggungan Allah yang paling manfaat terhadap ayalnya, terhadap tanggungannya. Kita ni semua hamba-hamba Allah Ta'ala, dicukupkan oleh Allah Ta'ala, dipenuhkan oleh Allah Ta'ala. Dan sebaik-baik manusia kalau dapat menjangkau kebaikannya kepada orang lain, dapat menjangkau. Sebab itu apabila putus nyawa anak Adam, meninggal saja, putus amalnya, kecuali 3 perkara. Tiga-tiga ni amalannya menjangkau kepada orang lain. Anak yang salih mendoakannya, pasal dia ada anak, dan anak diajar untuk mendoakan dia, ilmunya jadi, dan apa yang diamalkan oleh anaknya dapat pahala. Ilmu manfaat, dia menjangkau kepada orang, maka orang on kan, dianya dah off, amalnya masih on. Dan juga sedekah jariah, dan semua itu adalah amal-amal yang menjangkau kepada orang lebih baik daripada sendiri. Lepas tu orang banyak amal tetapi tak dakwah, tak elok. Amal tapi sampaikan apa yang dia ada, walau 1 ayat sekalipun, itu lebih baik, ya. Kerana apa? Amal jangkau pada orang. Betul, menolong kawan-kawan. Menolong kawan-kawan di sini kita kena fahamlah. Menolong kawan-kawan dari sudut akidah. Menolong kawan-kawan baik, menolong kawan-kawan is very general di sini. Am sekali. Paling baik tolong kawan apa? Bantu dia pindah. Paling lagi baik apa umpamanya? Bantu dia kenduri kahwin. Lagi baik apa? Bantu dia dalam finance, kewangan. Lagi baik apa? Bantu dia dalam iman. Daripada serendah-rendahlah, tolong belikan dia ikan kering, pun bantu kawan juga. Sampai setinggi-tinggi, tolong sama-sama memperkukuhkan tauhid dan akidah. Jadi menolong kawan-kawan, Imam Syafi'i punya cakap macam simple saja, menolong kawan-kawan. Kita pun ingat tolong kawan, angkatkan dia beg. Tolong kawan-kawan, rumah dia kena banjir, kita tolong bersihkan. Itu pun termasuk juga sampai to the very maximum of teach your friends, ajar agama. Sampai paling tinggi sekali, bawa kawan kau cinta kepada Rasulullah. Sampai paling tinggi, pelihara kawan kau punya keimanan kepada Allah. Semua menolong kawan-kawan. Tapi cara Imam Syafi'i punya bawa secara santai saja, menolong kawan-kawan.
Jadi kita kan menolong kawan-kawan macam antara kita dengan kawan kita. Dia punya meaning of tolong kawan-kawan is very deep. Very deep and very high. Very deep and very high. Tak, maaf ya, cakap-cakap tak tengok jam. Yang ketiga, orang lain tahu menghargai dirimu. Maksud orang lain menghargai dirimu ialah dia tak kacau kau, sudah. Tak mesti dia puji kita, tak mesti dia upah kita. La nuridu minkum la nuridu minha jazaa'u wala syukura. Tidak kami memerlukan daripada amalan kami itu apa ganjaran dan juga ucap terima kasih daripada orang. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu apa? La nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Apa kami beri makan hanya kerana akan wajah Allah, nak redha Allah, tidak kami harap daripada kamu jazaa'u wala syukura, ganjaran dan juga ucap terima kasih. Tapi ini orang hargai dirimu, bermakna betul orang tak kacau kau, sudahlah. Kalau tak nak orang kacau kita tu maknanya apa ya? Ada tak sampai orang boleh tak kacau kita? Dengan dia tak kacau kita je tu dia menghargai kita lah. Macam mana biar orang tak boleh kacau kita? Jangan campur orang. Kembali pada sendirian balik tu tadi. Jadi orang menghargaimu, iaitu tak kacau kau. Menghargaimu, iaitu apa? Tak ajak kau berkecimpung dengan dunia. Menghargaimu, tidak desak engkau supaya berkegiatan macam mereka. Menghargaimu, biarkan kau sahaja. Menghargaimu, tidak mempengaruhi engkau. Bukan menghargaimu kasih kau opah, kasih kau apa tau. Biarkan kau. Menghargaimu sampai to the extent that kau tak payah pandang dia pun. Kemana? Menyepi diri balik semula macam tadi. Jadi kawan-kawan menghargai kita iaitu apa? Dia tidak sampai melalaikan kita, merosakkan kita. Baik. Ke-47 insya-Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Taala merahmati kita, mengampunkan dosa kita, meridai kita senantiasa ya, memelihara kita dalam ketakwaan. Wallahu alam. Besok lusa kita tak tahu apa tuan-tuan ya. Nabi kita mengatakan kita dalam keadaan semakin gelap dan gelap. Ujian fitnah yang makin gelap. Sekarang ini kita nampak macam kita bebas, boleh bergerak sana bergerak sini. Hakikatnya kita dalam gelap. Hakikatnya kita gerak dalam gelap. Kalau dalam gelap, gerak dalam suasana yang semakin gelap. Agaknya kalau tengah semakin gelap, sayugianya duduk diam-diam ke bergerak banyak? Duduk diam-diam, bukan makin kesana kemari ya. Hakikatnya sekarang kita dalam suasana yang semakin gelap. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan banyak dan bertalu-talu. Maka diamkanlah, kurangkanlah pergerakan kita. Bukan pergerakan fizikal saja, pergerakan idaman kita dan cita-cita kita dan hendak kita dan nafsu kita. Stay put. Renung kebesaran Allah Taala, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam ujian sekarang ini, kita dalam ujian ya. Apa disebut oleh Rasulullah pasti akan datang. Dan kita tak tahu what's next, apa akan berlaku. Kita tak tahu apa akan berlaku. Tak semena-mena banjir, tak semena-mena macam-macam perkara boleh berlaku. Dah dalam tempoh 2 tahun ini macam-macam perkara kita tengok yang kita tak jangka-jangka banyak berlaku ya. Berlindung dengan Allah Taala, apapun berlaku biar kita dalam pihak Allah Taala, kita dalam pemeliharaan Allah Taala. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.